Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walakal hamdu ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pagi ini telah kita sama-sama menunaikan solat subuh secara berjemaah. Kemudian kita akan sambung kuliah kita yang telah kita tinggalkan pada bulan yang lalu. Di mana kuliah yang terakhir itu kita ada bincang tentang doa sesama Muslim ketika bersin. Dan kita ada sentuh juga tentang menguap, ya. Di mana ketika bersin kita digalakkan supaya mengucapkan Alhamdulillah yang disebut sebagai tahmid. Kemudian orang yang mendengar disunahkan tashmid. Tadi kita yang kata Alhamdulillah itu tahmid, yakni memuji Allah. Kemudian orang yang mendengar menjawabnya yarhamukallah, ataupun itu yang disebut sebagai tashmid. Tashmid. Bagi orang yang mengatakan Alhamdulillah lah, ya. Kalau dia tak kata, majoriti mengatakan bahawa tidak sunnah untuk menjawabnya. Kira jawab lah, senang, ya. Orang tu kata Alhamdulillah, kita pun jawab yarhamukallah. Doa tu sebenarnya, ya. Kemudian yang bersin tadi, bila sahabatnya berkata yarhamukallah, disunahkan dan digalakkan dia berkata yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. Di atas beberapa hadis Nabi SAW yang telah saya terangkan. Menguap pun lebih kurang juga, walaupun tidak ada satu lafaz yang disunahkan untuk kita membacanya, tapi digalakkan untuk kita menutupi mulut kita dengan tangan kita atau dengan apa-apa sahaja untuk mengelakkan syaitan daripada memasuki badan kita, ya. Syaitan yang duduk kat luar lah, ya. Dalam badan kita memang ada syaitan pun, kan. Hatta Rasulullah pun dalam badan dia ada syaitan. Karena dalam hadis ada sebut sedemikian. Hadis Tirmizi Nabi sebut, macam hadis tu daripada Abi Hurairah, ma min ibni Adam illa wa fi qalbihi baitan, baitun li asyaitan wa baitun lil malak, fa idza dzakarallah khanasa wa idza lam yadhkurillah wada'a ala qalbihi minqara, atau kama qala. Nabi kata tidaklah hati seorang manusia itu melainkan ada dua rumah, dua tempat, ya. Satu tempat untuk syaitan, satu tempat untuk malaikat. Syaitan ni duduklah hati kita, kan. Bila dia ingat kepada Allah, syaitan tu akan khanasa. Dia tak mampu nak menghasut kita, nak menguasai kita, kan. Tapi kalau kita lupa kepada Allah, dia akan meletakkan patukannya dalam hati kita. Dia patuk hati kita. Patuk macam mana tak tahulah, ya. Saya pun tak pernah tengok. Burung bila dia patuk, itulah lebih kurang. Dia duduk gitu kat hati kita, kan. Inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Hadis yang lain daripada Ummu Salamah, riwayat Sunan Ibnu Majah. Nabi kata syaitan berlari-lari dalam badan kita, menerusi saluran darah kita. Dalam badan kita pun ada syaitan, ya tak? Sebab tu kita kena banyak minta dengan Allah berlindung daripada kejahatan diri kita.
Allahumma alhimni rusydi wa'idni min syarri nafsi. Tapi kita lebih takut syaitan yang berada di luar, ya. Baik. Jadi tutup mulut Nabi kata. Idza tafa'ab ahadukum falyumsik biyadihi ala fi fa inna syaitan yadkhul. Nabi kata bila kamu menguak, tutup tangan dengan mulut. Ataupun setengah riwayat dengan kainnya. Kerana syaitan memasukinya. Ataupun kalau kita tak tutup sekalipun, mulut kita janganlah buka dan kita menahannya. Pasal ada riwayat Nabi suruh letak tangan, ada riwayat Nabi suruh menahannya sahaja. Sebaik-baiknya kedua-dua lah. Tahan pun ya, tutup mulut pun ya, dengan tangan, kan? Tapi kalau kita tahan, tangan tak tutup mulut, pasal mulut kita dah tutup. Tutup tu boleh ke menguap mulut tutup? Jaranglah ya, biasa menguap mulut buka. Tu kena tutupkan tangan. InsyaAllah ta'ala, ya. Macam benda kecil saja. Tapi ia adalah sunnah Rasulullah SAW. Sebenarnya sunnah Nabi ni tak ada kecil, tak ada besar. Sama saja. Cuma kita boleh kata sunnah yang ringkas, ataupun sunnah yang lebih banyak pendetailan. Ni sunnah yang ringkas lah, maksud senang nak buat, kan? Sebab tu bila Allah Ta'ala kata wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, surah Az-Zariyat ayat 56, aku tak jadikan manusia dan jin melainkan untuk beribadah kepadaku. Allah Ta'ala luaskan konsep ibadah itu, kan? Kalau ibadah ni hanya tertumpu kepada ibadah-ibadah khususiyah, seumpama semayang, banyak je kita boleh semayang lah satu hari. Banyak kita semayang, ya? Tak banyak. Saya lah kot, tak tahulah tuan-tuan banyak, kan? Fardu 17 rakaat saja. Of course lah kita penuh pasal fardu. Kalau tinggal berdosa. Hak sunat banyak kita buat, kan? Campur-campur semayang yang tidak wajib tapi digalakkan, yang kita sebut sebagai as-salawatul masnunah, the preferable prayers, campur-campur banyak juga tuan, kan? Rawatib saja yang muakkad berapa je? 12. Terror haji ni. Ada orang tak tahu, ya? Tak apa, boleh belajar. Lepas tu Ustaz kena selalu sebut 12 ataupun 10. Kalau kata 10 pun betul, kata 12 pun betul. 12 hadis Ummu Habibah, 10 hadis Ibnu Umar, dan kedua-dua adalah sahih, ya. Ibnu Umar dan Sahih Bukhari, Ummu Habibah dalam Sunan Ibnu Majah. Sebagian ulama kata 10, sebagian ulama kata 12. Banyak sikit. Sikit je. Habis tu cukup tak? Saya jarang cukup. Saya cakap, orang lain saya tak tahu. Jadi tak banyak lah, ya, masa yang kita isi untuk semayang. Walaupun kita tahu semayang adalah ibadah yang terafdal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu hak betul-betul muakkad tu. The most preferable prayers, semayang hak paling sunnah sekali, ialah semayang sunnah di antara semayang fardu. As-salawatut tabi'ah lil faraid. Itulah. Semayang yang mengiringi semayang fardu, ba'diyah baik, qabliyah baik, yang muakkad tu lebih afdal daripada semayang lain. Termasuk qiyamul lail di sisi sebagian para ulama. Pasal ulama khilaf, ya, apa semayang sunnah yang paling afdal. Sebagian kata semayang rawatib, sebagian kata qiyamul lail. Tak dapat keputusan, ya. Sebagian kata qiyamul lail paling afdal sekali. Ada nasnya. Sebagian kata rawatib yang paling afdal sekali. Ada sandarannya. Campur-campur yang lain, banyaklah, ya. Tapi tak banyaklah cerita yang kita dapat melakukannya. Mungkin rawatib kita buatlah separuh, tapi tak apa, tak dua rakaat sehari pun tak apa. Sebab tu dia panggil preferable, mana tak wajib. Siapa yang buat lebih, dia dapat lebih. Tak? Siapa yang buat sikit, dia dapat sikit. Hak nombor 1 buat yang wajib, nombor 2 tinggal yang haram. Hak lain tu tengok atas kapasiti dan kemampuan masing-masing. Jangan ikut orang, ikut kita. Kita mampu macam mana, tapi sikit sangat. Tapi hak paling penting adalah istiqamah, walaupun sedikit. 2 rakaat sehari pun tak apa rawatib. Janji every day kita melakukan.
Tapi sebaik-baiknya lebihlah sikit air tak. Kalau boleh buat keseluruhan, very good. Tapi pastikan istiqamah. Kan? Ya. Banyaklah sembahyang lain. Qiyamul Lail ada 13. Mungkinlah kita buat sebahagian daripadanya. Mungkinlah ya, saya tak pastilah ya. Tapi tak banyaklah ya. Kalau ibadah hanya tertumpu kepada puasa, berapa hari ya kita puasa? Kan? Walaupun puasa sunnah ni banyak kan? Banyak dia macam semayang juga. Kita ada yearly basis, setahun sekali. Kan? 6 hari di bulan Syawal, setahun sekali. Takkan Syawal tiap bulan kot. Kan? Kita ada puasa Ashura, satu hari je lah ya. Kita ada puasa Tasu'a, satu hari juga. Kita ada puasa Arafah. Dan mungkin ada beberapa puasa yang lain. Abdul belaka tu. Kan? Makab belaka tu. Mungkin kita puasa sebahagian daripadanya. Mungkin tidak. Kalau puasa keseluruhan, bagus. Kan? Kita ada monthly basis, sebulan sekali. Setiap bulan puasa tu ada. Puasa 3 hari di setiap bulan, puasa di tengah bulan, puasa di hujung bulan. Kan? Dan sepatutnya itulah minima puasa yang kita lakukan. 3 days in a month. Itulah puasa awal-awal Rasulullah SAW. Seumpama disebut oleh Anas bin Malik dan Sunan Abi Dawud. 3 hari setiap bulan, 3 hari setiap bulan. 2 puasa yang Nabi puasa before Ramadan. 1 3 hari setiap bulan, 1 puasa Ashura. Ya. Kita ada weekly basis, kita ada daily basis. Kita ada weekly basis. Every week ada puasa tu. Isnin Khamis, puasa hari Jumaat bersama Khamis ataupun bersama Sabtu, puasa hari Sabtu bersama Ahad atau dengan Jumaat. Apa lagi? Yang weekly, yang weekly. Itu je kot. Dan kita ada daily basis, puasa harian. Puasa harian ni bukan puasa hari-hari. Sebaik-baik puasa harian ialah puasa sehari buka sehari. Puasa sehari buka sehari. Yang disebut sebagai puasa Nabi Dawud. Afdhalus siyam siyamu Dawud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dalam hadis Muslim daripada Abi Hurairah, kata Nabi SAW, sebaik-baik puasa ialah puasa Nabi Dawud. Dia puasa hari, satu hari dia buka satu hari. Dia puasa satu hari, dia buka satu hari. Banyaklah kan puasa? Berapa nak kita buat? Mungkinlah kita buat sebahagian daripadanya. Dan tak ramai yang melakukan keseluruhannya. Tak ramai ya. Tak pun sama juga kan. Lagi baca Quran. Haji umrah tu tak payah sebut lah. Mana ada orang haji every month kan? Ataupun umrah every month. Maybe setahun sekali mungkin. Tapi okey, baca Quran kita boleh baca anytime anywhere. Berapa banyak kita baca Quran? Tak mampu kita kan? Tak apa, Allah Ta'ala kata faqra'u ma tayassara laka minal Quran. Baca Quran ni setakat air kita mudah. Mana kita boleh baca. Kita boleh baca yang kita hafal, sambil berjalan boleh baca, sambil bawa kereta boleh baca. Tapi kita baca tak? Ada tak pun kan? Buka kereta, naik kereta buka radio dengar lagu kan? Balik Kelantan pula tu malam-malam, lepas tu jumpa hantu. Siapa suruh buka lagu? Orang Kelantan tengah jalan, orang cakap banyak hantu ya. Tapi so far saya balik walaupun seorang di tengah malam, saya tak jumpa pun kan? Teringin juga nak jumpa, tapi tak adalah saya sebut. Nanti kata angkuh pula ya. Kita tengoklah bawa kereta, tengok mana hantu ni kan? Tak ada pun. Orang cerita macam-macam. Saya zaman bujang dulu tuan, saya balik Kelantan seorang. Biasa saya balik after 12:30 malam, sebab saya shift sampai pukul 12. Dulu saya pengurus restoran. Sekarang je baru jadi ustaz. Dulu baru nak start.
jaga kedai. Oh, start dulu kerja restoran. Kan? Yalah, sementara nak jadi ustaz, buat kerja lain dulu. Balik pukul 12. Tak ada apa. Tak jumpa hantu. Ya. Saya lebih takutkan hantu yang berada dalam diri saya berbanding hantu yang berada di luar. Sebenarnya. Tak tahulah kot. Tapi boleh jadi kepada orang-orang yang dia nampak lah ya. Dah tu naik kereta pasang lagu. Nabi kata bila seorang itu bermusafir yang menemaninya ialah syair, maka tidak ia di dalam pemusafirannya melainkan ia ditemani oleh syaitan. Ma min raqib yasiru. Macam hadis tu, hadis Tirmizi daripada Umar Al-Khattab. Walaupun ulama kata hadis ni sebagainya sahih, sebagainya dhaif. Tapi Albani kata hasan kot. Tak silap saya lah ya. Ma min raqibin yasiru. Macam mana hadis tu? Ma min raqibin yasiru bisyar illa radifahu syaitan. Bukan. Zikir dulu. Ma min raqibin yasiru bizikrillah illa radifahu malak. Wa ma min raqibin yasiru bisyar illa radifahu syaitan. Betul. Nabi SAW sebut ma min raqibin yasiru bisya'rin ma min raqibin yasiru bizikrillah illa radifahu malak. Nabi kata tidaklah seseorang itu berjalan dia ditemani, dia berzikir kepada Allah, melainkan dia ditemani oleh malaikat. Kan? Naik kereta buka radio lah, tapi dengar channel-channel yang bagus ya. Hakim contohlah ya. Tapi Hakim kadang dia punya siaran tak apa bagus ya. Ada satu channel tu agama juga. Saya tengok channel apa. Saya dah set kat kereta tu dah. Tak tahu lah kereta orang lain, tapi kereta saya Hakim channel ni sikit berdesan, tak tahu siapa kan. Dua-dua kereta saya tu dua-dua berdesan. Dia tak berapa bagus channel dia. Tak tahu lah pasal apa. Tapi Nabi kata ia ditemani oleh syaitan, malaikat. Ia ditemani oleh malaikat. Wa ma min raqibin yasiru bi syi'rin illa radifahu syaitan. Dan sesiapa yang berjalan dia syair. Boleh jadi dia baca syair, boleh jadi dia dengar syair. Mana syair-syair yang tidak bagus lah. Pasal orang Arab dulu kan, peneman dia biasanya syair. Cuma ada syair yang bagus, ada syair yang tak bagus. Unfortunately orang Arab ni memang banyak syair yang tak bagus. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran seakan-akan mencela syair. Kan? Dalam surah Yasin pun Allah Ta'ala sebut syair. Macam mana ayat tu? Dia tak boleh syair lah. Boleh. Pasal sahabat Nabi sebagainya baca syair, Nabi tak larang. Hatta Nabi pun semasa perang Khandaq, Nabi pun ada baca syair. Kan? Allahumma la aisha illa aishal akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Itu salah satu syair Rasulullah SAW masa perang Khandaq, duk gali parit tu kan. Nabi baca syair itu. Boleh. Habis tu dalam Quran Allah Ta'ala mencela syair secara umum. Itu merujuk pada syair-syair yang tidak baik ya. Jadi Nabi kata siapa-siapa yang berjalan dia syair. Mana syair tak bagus lah. Orang Arab memang banyak syair yang tidak bagus. Kan? Ada syair al-madih dia panggil. Syair memuji pada pemerintah. Oh, dia puji kau-kau ya. Memang orang Arab dia suka berlebih-lebihan bila memuji seseorang. Syair al-madih, oh kalau dia puji tuan-tuan, tak lawan orang Melayu. Tak macam mereka puji. Of course lah kalau mereka puji pemimpin, pemerintah, pembesar-pembesar kafilah ataupun ketua-ketua daripada suku kabilah mereka. Orang Arab memang macam tu. Dia kalau puji, Masya Allah. Sebab itu Nabi SAW bila sahabat nak puji dia, dia kawal. Takut terlebih. Boleh tak puji Nabi? Boleh. Apa tak boleh? Tapi mesti tak
keluar daripada daerah-daerah yang dibenarkan. Nabi nak puji dia, dia kawal-wawal. Kan? Nabi memanggil sahabatnya Sayyid, contohnya. Tapi kalau orang panggil Sayyid kat Nabi, Nabi tak benarkan. Pasal apa? Takut terlebih. Ya. Ada syair ar-rafa, syair meratapi mayat. Ada orang mati dia buat syair. Ada orang mati dia buat syair. Ya. Dia panggil syair ratapan. Rafa tu makna ratapan. Ada syair al-haja. Orang Arab ni sebagaimana dia hebat bila memuji seseorang, dia juga hebat bila memaki seseorang. Bila dikarang syair, dia tak suka kat fulan bin si fulan, dia karang syair. Dia syair ni dah jadi darah daging depa. Kan? Dia berinteraksi dengan syair. Sebab itu mukjizat Quran, sebab itu mukjizat Rasulullah SAW ialah Quran. Dari sudut kebahasaannya hebat. Pasal orang Arab memang dia punya speciality dia bahasa. Syair je kerja. Kalau dia tak suka kat fulan bin si fulan, dia karang syair al-hajat. Mana hajat? Hajat ni makna maki hamun lah. Ada syair memuji wanita. Kan? Syair cinta. Syair cinta syair apa ya? Baru ingat. Sorry lah, 20 tahun dah tinggal kan, tak ingat. Dia panggil syair al-ghazal. Oh, orang Melayu panggil gazal. Gazal tu apa? Mungkin daripada al-ghazal kot. Lagu-lagu, ghazal lagu kan. Ke alat main muzik. Tak pernah gazal. Gazal tu. Apa gazal? Tahu tak? Kan ada gazal merujuk kepada apa? Alat muzik Ke lagu apa? Johor ke apa? Lagu gazal. Lagu apa? Lagu gazal tu lagu apa? Drama gazal. Drama gazal. Oh, bukan irama gazal. Ya. Mana Johor? Syairul ghazal ialah syair memuji wanita. Bila dia suka pada seorang wanita, dia akan tulis satu syair memuji dia. Itu namanya syairul ghazal. Apa lagi ya? Tapi bagus ilmu yang ada pada syair ialah kebahasaannya. Sebab tu orang nak menguasai bahasa Arab, kalau dia tak belajar syair, dia tak akan menguasainya. Orang ambil takhasuss bahasa Arab kan, kat mana-mana universiti bahkan. Dia belajar bahasa Arab, bukan Quran, bukan hadis Nabi, belajar juga Quranic text, Quranic prophetic text. Apa nama? Dia panggil apa? Belajar Quran lah ya, dari sudut bahasa dia. Dia panggil Quranic text. Lepas tu belajar teks hadis, prophetic text. Tapi belajarlah tak banyak lah, subjeknya mungkin adalah 1-2. Tapi hak lain belajar syair. Ada asy-syairul jahili, ada asy-syair fi sadril Islam, ada asy-syair ba'dal Islam, ada asy-syairul hadith, ada syair macam-macam. Nak kuasai bahasa Arab mesti belajar syair. Sebab itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah pada peringkat awal dia belajar syair. Daripada situ baru dia jadi ahli bahasa. Imam Syafi'i sebelum dia jadi faqih, dia belajar bahasa, dia belajar syair, dan dia ahli bahasa yang hebat. Sehingga sebagaimana Al-Imam Syafi'i disebut sebagai Al-Imam fil fiqh, imam dalam fiqh, dia juga disebut sebagai Al-Hujjah fil lughah, orang hebat dalam lughah. Dia belajar syair lah, mesti belajar syair. Saya pergi syair dia. Kat mana dia bang? Sebelum syair apa tadi? Dia tak habis lah. Sebelum syair tadi saya kat mana? Apa benda saya sebut? Abang kata tak boleh duduk depan ni. Aku juga yang kena tanya. Bagus. Nanti dia follow lah. Untung duduk depan. Dia follow je ustaz kan. Kalau ustaz lupa dia boleh bagi tahu. Tapi duduk belakang pun tak apa. Boleh je pun. Nabi kata siapa-siapa yang berjalan yang ditemani oleh syair.
merujuk pada syiar-syiar yang tidak baik, syiar-syiar yang bukan, yang orang kata apa, hari ini mungkin syiar tidak ada, ataupun pada sebahagian kaum atau golongan ataupun bangsa, syair tak ada apa-apa. Orang Melayu ada syair, ada, tapi very smart part of language. Satu bahagian kecil daripada bahasa. Belajarlah syair masa dulu SPM kan. Tapi tak ada apa-apa pun. Orang Melayu syair tak ada benda. Peribahasa mungkin lebih sikit pengaruhnya, tapi syair tak ada apa-apa pun. So Arab tak, syair number one kan. Sebab tu Nabi sebut syair. Habis tu orang tak ada syair, Nabi sebut tu sebab zaman dia syair. Nabi ni tuan-tuan, kita kena faham, dia berinteraksi dengan zamannya. Pasal apa Nabi pakai jubah? Pasal Allah Ta'ala suruh kot. Pasal orang Arab memang pakai jubah. Sebab itu ulama mengkategori sunnah ni, syariah ni, ada yang betul-betul syariah, sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran dan yang lain-lain. Ada yang bukan syariah yang betul-betul, bukan sunnah betul-betul. Dia panggil bukan sunnah makmurah, bukan sunnah yang diperintahkan, tapi dia ada sunnah jibiliyah, sunnah yang terhasil disebabkan Nabi duduk dalam suasana tu kan. Jubah jibiliyah, semata-mata pakai jubah tak berpahala kan. Kalau semata-mata pakai jubah berpahala, orang Arab lah paling banyak pahala. Dah sah-sah dia pakai jubah walaupun tak solat. Orang Arab tuan-tuan, jahat macam mana pun, tak bagus macam mana pun, hari Jumaat dia mesti pakai jubah. Mana Ustaz tahu? Saya belajar UIA, mostly semua pelajar foreigners, orang Arab lah, daripada Sudan, daripada Saudi, macam-macam kan. Negara Arab semua ada student kat situ. Nak tengok mereka pakai jubah, tengok hari Jumaat. Sebagian besar tak pakai kopiah lah, dia jubah saja. Tapi hari lain dia pakai macam kita, baju t-shirt, pakai kemeja. Hari Jumaat dia akan pakai jubah. Dulu-dulu mungkin budaya orang Arab dia pakai jubah maybe every day, tapi hari ni setengah-setengah dia pakai hari Jumaat saja. Dia panggil sunnah jibiliyah. Pasal Nabi orang Arab, of course lah dia akan pakai jubah. Takkan dia nak pakai baju Melayu kot. Dia duduk kat sana baju Melayu pun tak ada kan. Pakai jubah lah. Pasal apa? Jibiliyah, interaksi Nabi dengan zamannya. Of course lah dengan kaumnya. Jibiliyah ni makna memang macam tu. Nabi tak boleh keluar. Memang macam tu. Lepas tu ada perintah tak? Tak ada. Ada kelebihan tak? Tak ada. Jadi of course lah jika tidak ada perintah daripada Allah, tidak ada fadilat dan kelebihan tertentu, jadilah dia jubiliyah ataupun jibiliyah. Sunnah jibillah disebut seumpama itu. Habis tu dapat pahala langsung Ustaz? Dapat. Jika kita pakai itu kerana Rasulullah SAW memakainya. Aku pakai jubah ni pasal Nabi pakai. Ulama kata insya-Allah taala, mudah-mudahan dapatlah pahalanya. Tapi nak kata exactly dapat pahala tak pasti juga. Pasal tidak ada nas, tidak ada perintah dan bukanlah syariat 100%. Mudah-mudahan kalau kita pakai di atas niat sedemikian kan. Ustaz pakai jubah tak nak mengajar je, tak mengajar tak pakai jubah, mungkin ustaz pun tak dapat pahala, maybe. Kerana saya pakai bukan kerana Rasulullah pakai. Kalau saya pakai kerana Rasulullah pakai, of course saya akan pakai hari-hari. Siapa pakai jubah sini? Haji pakai jubah. Haji pakai hari-hari ke? Tak, sekali-sekala je Ustaz. Bukan kerana Rasulullah lah tu. Kan? Mungkin haji pun tak dapat pahala juga. Mungkin lah. Dan begitu yang lain. Serban umpamanya. Saya dulu mengajar pakai serban dululah. Masa mula-mula jadi ustaz dulu. Dah start lah. Tapi pasal baru lagi. Pakailah serban. Aku cuma suka kat aku lepas ni kot. Pakailah serban sikit kan. Tapi saya sebenarnya daripada zaman sekolah dulu masih pakai serban. Saya masuk universiti pun saya pakai serban. Sekarang pun saya pakai juga, jarang-jarang. Nanti naik sekolah saya pakai serban. Tonton tengok. Serban pun same issue. Tidak ada perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala.
dan juga daripada Rasulullah. Ada kelebihannya? Tidak ada. Ya ada ustaz, saya baca ada, ataupun ada ustaz baca hadis tu, adalah ya, tapi tidak ada yang sahih. Ada yang dhaif, ada yang dhaifnya berat, ada yang palsu bahkan. Pasal ia adalah pakaian orang Arab. Nabi memakainya, tapi tidaklah all the times. Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah dalam Zadul Ma'ad kata kadang-kadang Nabi pakai serban, tak pakai kopiah, pakai serban saja. Mana pakai serban sekali dengan kopiah, sekali-sekali pakai serban saja. Try, susah juga ya. Tapi kadang-kadang Nabi pakai kopiah tanpa serban. Kadang-kadang Nabi tak memakai kedua-duanya. Very free. Ya. Jadi kembali kepada keadaan yang sama. Sunnah jibillah. Adalah fadilat serban. Ta'ammamu fa innal malaikah ta'ammamat. Itu biasa ada dalam buku-buku. Biasa buku-buku tasawuf lah ya. Buku-buku Jawi lama ya. Pakailah kamu akan serban kerana malaikat itu berserban. Contohnya ya. Salatun bi'imamah khairun wa afdal min sab'ina salatan bighairi imamah. Sembahyang dengan pakai serban 70 kali ganda berbanding sembahyang yang tidak ada serban. Contoh sembahyang pakai serban 1 rakaat 70 rakaat seumpamanya kalau tak pakai serban. Contoh mari sembahyang subuh tadi 2 rakaat tak pakai serban, dengan haji yang pakai serban seolah haji dah 7 kali sembahyang subuh. Oh, esok nak pakai serban terus tak sahih ya, hadis dhaif ataupun terlalu dhaif. Tak ada betul-betul power lah yang menyebabkan kita boleh berpegang, tak ada lah. Tapi tak apa, boleh pakai. Yang saya kata saya rendahkan pakai serban pula, tidak. Tapi nak bagi idea tentang hal seumpama itu. Jadi sekurang-kurang aku pakai jubah, aku tahu why I am wearing the jubah. Kan? Aku pakai serban, I know kenapa saya pakai serban. Kan? Tapi letakkan niat kita di situ. Aku pakai serban ni kerana Rasulullah pakai. Tapi saya ingat pesyarah saya dulu, dia cakap macam tu lah. Kalau pakai kerana Rasulullah pakai, you must wear it every day. Kan? Tapi tak begitu. Dia katalah macam tu. Tapi terpulang kepada niat masing-masing, kerana kita tidak tahu niat seseorang itu. Niat tuan-tuan je tahu. Nak Allah lah ya. Orang lain tak tahu. Baik. Dan begitu juga hal-hal yang lain. Itu disepakati dipanggil jibillah ya, jibillah. Mana benda yang interaksi Rasulullah. Rasulullah ni manusia tuan. Dia mesti berinteraksi macam kita juga. Kan? Kita akan responsif kepada surrounding. Rasulullah pun macam tu juga. Pemakaian sepakat ulama memang jibillah. Tapi sebahagian yang lain ulama tak sepakat. Macam perubatan, Nabi makan habbatus sauda. Ini jibillah ke wahyu? Sebahagian kata jibillah, sebahagian kata wahyu. Nabi makan apa lagi? Tamar umpamanya, jibillah, sebahagian kata wahyu. Dan begitu juga makanan-makanan yang lain. Macam berbekam umpamanya, jibillah ke wahyu? Jadi ulama tak sepakat. Sebagai ulama kata jibillah, mana memang ada waktu itu je perubatannya. Kan? Orang Arab perubatan dia sebelum Nabi jadi Nabi bahkan. Bukannya kalau Nabi jadi Nabi baru benda tu ada, okeylah. Maybe mereka akan sepakat. This is revelation. Ini wahyu. Tapi sebelum Nabi jadi Nabi dia dah ada. Bila Nabi jadi Nabi, Nabi meneruskannya. Jadi ulama tak sepakat dari sudut itu. Baik, balik pada yang tadi, syair kan Nabi kata, kalau dia bermusafir duduk dengan syair yang tak bagus umpama itu, yang menemaninya adalah syaitan. Kita bawa kereta malam-malam dalam sorak, lalu ke hutan pula tu pergi pasang lagu, dengar lagu macam-macam kan. Patutlah hantu mai ganggu. Kan? Baik. Mana ya? Tak nampak. Dia dah rabun jauh kan? Rabun dekat dah saya. Mana minit ni? Berapa minit 30? Oh, bukan baru 15 minit ke? Okey, last itu habis. Itu yang dulu saya dah terangkan.
Kemudian tajuk membalas kebaikan orang lain. Biasalah bila kita bersama-sama dengan masyarakat. Ini di luar daripada dulu kita belajar kat masjid, di rumah kan. Ini pasal kita dah di luar, itu kita belajar zikir keluar rumah. Memang kita belajar hal yang bersabit, kita bagi salam, itu kita belajar ya. Kemudian bila kita berada di luar, of course lah kita akan melakukan kebaikan kepada orang lain ataupun orang lain melakukan kebaikan pada kita. Pasal kita ni manusia. Of course kita sentiasa berhajat kepada orang lain. Sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala tidak melarang sebahagian besar urusan manusia sesama mereka supaya dunia berjalan dengan baik. Kan? Of course lah urusan selain ibadah, urusan muamalah, Allah Taala benarkan. Selagi mana dia tidak langgar syarak. Sebab itu prinsip dan kaedah selain daripada ibadah dia berbeza dengan prinsip ibadah. Kalau prinsip ibadah, al-aslu fil ibadah at-tahrim ma lam yakun dalilun ala masyru'iyyatihi. Itu kaedah dalam buku usulul fiqh. Mana-mana buku usulul fiqh, dalam mana-mana mazhab, asal-asal ibadah adalah haram melainkan jika ada dalil pensyariatan. Tak ada dalil, tak ada lah. Pasal asal-asal ibadah haram. Kalaulah asal-asal ibadah itu harus, masing-masing akan mengadakan ibadah masing-masing. Dalam keadaan asal-asal ibadah itu haram pun, masih ada ibadah-ibadah yang tidak ada sandarannya sama sekali. Betul tak? Kita betul? Betul lah tu. Jadi ibadah Allah Ta'ala nak jaga. Very fix. Most of them, sebagian besarnya very fix. Sebab ada sebagian ibadah dia terbuka. Kan? Doa umpamanya terbuka. Kita boleh doa bukan hanya dengan doa-doa Quran, bukan hanya dengan doa-doa Rasulullah. Kita boleh doa dengan doa-doa kita bahkan. Tapi doa munajat. Pasal doa ni ada dua. Satu doa ibadat. Ni fix. Doa masuk tandas, doa keluar tandas, doa masuk masjid, doa keluar masjid, doa naik kenderaan. Ni unadjustable. Tak boleh buat adjustment apa-apa ya. Dalam pada tu pun masih ada adjustment, tokok tambah di sana sini, ya tak? Ni very fix. Zikir selepas solat very fix. Tadi imam baca zikir baguslah, mostly. Cuma astagfirullah tu sekalikanlah dengan Allahumma antas salam. Lafaznya tu dah lafaz sunnah lah, saya lihat bagus, ikut hadis, ikut buku fiqh. Tak macam sebagian besar yang amalkan, kan? Tunggal-langgar, potong sana, potong sini, masuk sana, masuk sini. Tak tahulah boleh tak boleh, tapi of course lah ada sudut fadilahnya, dah kurang lah ya. Lafaznya bagus, tapi susunannya pun bagi susunan yang betul lah ya. Astaghfirullah, 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 straight terus Allahumma antas salam, because astaghfirullah dengan Allahumma antas salam the same narration, dia riwayat yang sama, tak perlu dipisahkan ya. Astaghfirullah, 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 terus Allahumma antas salam, baru la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bukan astaghfirullah, astaghfirullah, masuk la ilaha illallah, baru Allahumma antas salam. Dia the same riwayat. Jadi ibadah very fix. Most of them lah ya, sebahagian. Tapi sebahagian dia longgar. Macam doa, kita boleh doa. Adapun doa munajat, very open. Kita boleh minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa-apa bahasa, termasuk bahasa Melayu. Cuma dalam semayang tu lah, ada ulama kata boleh, ada ulama kata tak boleh. Lagi, apa yang very open. Tapi selain daripada ibadah, kaedahnya berbeza. Asal-asal sesuatu selain daripada ibadah harus, melainkan jika ada dalil yang melarangnya. Terbalik pula. Al-aslu fil asya' ghairal ibadah al-ibahah ma lam yakun dalilun ala tahrimihi. Asal-asal benda selain daripada ibadah adalah haram, melainkan jika ada dalil. Terbalik. Asal-asal benda atau perkara selain daripada ibadah ialah harus, melainkan jika ada dalil yang melarangnya. Terbalik pula. Pasal apa Allah Ta'ala buat begitu? Kaedah ibadah macam ni. Kerana kenapa kaedah agama agak rigid? Pasal agama mesti dipelihara ketulinannya.
originality dia. Kalau tidak dipelihara, kalau tidak ada kaedah seumpama ini, jadilah Islam sebagai agama Yahudi, agama Nasrani, kan? Masing-masing boleh tukar tambah masing-masing. Tok guru ni tambah macam ni, tok guru ni macam tambah ni, kan? Dalam agama Yahudi lah, yang menyesatkan Yahudi, tok guru dia, ulama dia, bukan orang biasa. Tapi dah masing-masing buat agama masing-masing, kan? Ni tak sempurna ni, tak bagus ni, tak perfect ni, tambah. Mari hak lain pula tambah, mari hak lain pula tambah. Akhirnya tak tahu hak mana satu betul, hak mana satu tidak betul. Hak mana hak the real thing that come from the prophet Moses, hak mana hak betul datang daripada Musa, tak tahu. Campur aduk habis. Sebab itu Islam Allah Ta'ala jaga. Very fix ibadah. Adapun selain daripada ibadah, terbuka. Melainkan jika ada dalil yang melarangnya. Pasal apa? Pasal Allah Ta'ala nak kita teruskan kehidupan dunia berjalan sebagaimana biasa. Dan kita boleh berkembang sepesat-pesatnya. Kan? Tak ada isu bid'ah dalam soal dunia. Bagaimana dia tidak langgar syarak. Tak ada isu tukuk tambah, tak ada isu, tak apa. Kita boleh buat sesuatu yang baru, creation. Kita boleh adjust apa-apa ciptaan yang telah sedia ada, innovation, boleh lakukan. Kembali kepada kebijaksanaan manusia. Sebab itu bila Nabi pergi ke Madinah, sebagaimana disebut dalam Sahih Muslim, Nabi tegur cara orang Arab tanam buat apa? Nabi tegur orang Arab cara menguruskan pokok tamar. Dan Nabi ajar macam mana nak buat supaya ia lebat berbuah. Tiba-tiba sahabat ikut, akhirnya buah tak lebat. Lah, dia panggil takbirun nakhl. Dia kahwinkan buah tamar tu macam mana? Wallahu taala alam lah, tanya orang pertanian lah ya. Akhir sekali buah tak lebat. Sahabat tanya Nabi, macam mana Rasulullah? Itu Rasulullah kata boleh lebat. Nabi kata, antum a'lam bi umuri dunyakum. Nabi kata, kamu semua lebih tahu dalam urusan duniamu. Kamu petani kan? Aku menyarankan saja. Tapi kalau aku saran ni tak betul, tak payahlah ikut. Pasal ini benda dunia. Engkau lebih tahu mengenainya. Nabi memberi kebebasan dari sudut keduniaan. Selagi mana dia tidak langgar syarak lah ya. Nak fikir macam mana nak buat kereta, fikir sampai lunyai otak kita, tak ada siapa nak larang. Nak fikir macam boleh. Sebab itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia bagi ilmu ni ada dua. Satu ilmu syarak yang ada prinsip-prinsip dan disiplinnya, dan satu lagi dia panggil ilmu akal, ilmu dunia, beyond the limit. Tapi sebahagian golongan ahli-ahli falsafah umpamanya, dia nak buat urusan dunia ni macam urusan, dia nak buat urusan agama macam urusan dunia, beyond the limit. Tu dia fikir belaka, fikir pasal Tuhan ni macam mana ya. Quran kata Allah Ta'ala ada, Nabi pun kata Allah Ta'ala ada. Ada Allah tu macam mana? Ada wujud bizat, wujud bi ghairi zat, bukan wujud bizat, dia panggil apa? Wujud aini, wujud tidak aini. Perbahasan sebagai yang tuan-tuan akan tahulah dalam sifat 20 tu kan, ilmu kalam. Dari falsafah lah tu. Kan? Semua dia fikir. Lepas tu kalau Allah Ta'ala, dia fikir ketuhanan. Pasal apa? Itu dia panggil ahli falsafah. Orang Greek Yunan. The old Greek. Sama juga soal kenabian. Semua dia fikir. Padahal tak penting pun sebahagian hak kenabian terdahulu. Kan? Nabi Adam dulu bahasa dia apa ya? Allah. Mestilah bahasa Arab. Dan Quran Allah Ta'ala kata Nabi Adam cakap Arab tu. Allah Ta'ala tu menyampaikan bahasa Arab. Of course lah. Semua Nabi Arab. Nabi Musa, Nabi Isa. Tapi tak begitu. Nabi Adam ada bahasa dia. Apa bahasa dia? Mana kita tahu? Tidak ada wahyu. Dia duduk fikir benda-benda seumpama itu. Yang kita tahu Nabi Musa, Nabi Isa, because dia dekat. Nabi Isa, Nabi bahasa Ibrani. Nabi Musa bahasa Kipti. Lepas tu bahasa Taurat, bahasa Kipti. Bahasa Injil, bahasa Ibrani. Saya baca Injil Ustaz, English Ustaz. Dah di-Englishkan. Bahasa asal dia Ibrani. Jadi kita mesti berhajat kepada yang lain. Sebab tu Allah Ta'ala sebut surah Al-Ma'idah ayat kedua atau ketiga.
Allah Ta'ala kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Asas kepada dunia dia harus, mereka tidak ada dalil yang melarangnya. Hadis Nabi yang tadi lah antaranya, antum a'lam bi umuri dunyakum, dan juga ayat Quran wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal yang baik dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal yang tidak baik, ya. Jadi kita fahamlah di situ bahawa kita saling memerlukan orang lain, dan sebab itu Nabi SAW mengajar kepada kita, bila orang berbuat baik kepada kita, maka kita balaslah kebaikan berkenaan. Dan Nabi SAW bersabda, ni akhir ya, tidak dianggap bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. La yashkurullah man la yashkurun nas. Ini selalu dibaca, ya. Dan TV pun selalu keluar hadis. Hadis Abi Dawud daripada Abi Hurairah. Sesiapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Orang buat baik kat kita, kita kena very thankful. Mesti terima kasih. Boleh jadi dia ni ada buat sesuatu kesalahan. Jangan hanya melihat kesalahannya, lihatlah kebaikan-kebaikan dia yang lain. Pasal kita ni manusia, kadang kita suka tengok benda yang tak bagus tu, kan? Ada orang buat baik kat kita 10 tahun. Satu kali dia ada buat benda tak baik kat kita. Kita nampak yang tak baik itulah, akhirnya putus silaturahim. Ya, kita sesama manusia, kalau boleh jangan putus silaturahim, ya. Kalau boleh, ya. Bukan kalau boleh, wajib sebenarnya. Mungkin ada kita menghadapi satu isu, kan? Jumpa mesti tegur, jumpa mesti bagi salam. Biarlah kita dengan dia dah pernah bertekak pun, kok dalam mesyuarat kita bantai dia, dia bantai kita. Di luar buat macam biasa. Sama juga dalam hal-hal yang lain, keluarga kita, ya, mungkin kita ada isu-isu tertentu. Pasal manusia juga ada konflik-konflik tertentu, jangan sampai tidak bertegur siapa. Saya sendiri pun peringat diri saya. Saya ingat saya lah, saya tak ada sampai tahap tak bertegur. Saya bergaduh macam mana pun, saya akan bertegur, saya akan tegur. Dia nak jawab, tak jawab, dia punya pasal. Kadang-kadang kita tegur, dia jawab. Tapi hamba lah, ya. Ustaz bergaduh juga, ya. Ustaz manusia juga, tuan. Ingat ustaz apa? Robot. Tapi jangan sampai tak bertegur siapa. Bermasa muka, tak apa. Tapi jangan sampai tak bertegur siapa. Kalau tak bertegur, itu dipanggil putus silaturahim. Amat-amat dilarang dalam syarah. Kita belajar dosa-dosa besar dikarang oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. 76 dosa besar dalam buku itu. Salah satu ialah memutuskan silaturahim. Janganlah kalau boleh, ya. Kita biasalah, kadang-kadang kita sampai tak bertegur adik-beradik, tak boleh lah, ya. Dulu mungkin kita pernah buat, tapi back to normal. Kita jangan sekali memutuskan silaturahim, ya. Baik. Jadi siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak berterima kasih kepada Allah. Dan Allah Ta'ala amat tidak suka kepada orang yang tidak bersyukur atau berterima kasih. Of course lah kita terima kasih kepada Allah, tapi dalam hal-hal yang lain yang melibatkan kemanusiaan, kita kena berterima kasih juga. Dan Nabi ajar kepada kita, sesiapa yang berbuat baik kepada kita, katakanlah kepadanya, jazakallahu khairan man sana ilaikum ma'rufan. Nabi kata, faqala jazakallahu khairan faqad ablagha fis sana. Hadis Tirmizi dan Abi Dawud daripada Abi Hurairah. Nabi kata, siapa-siapa yang buat baik pada kamu, lantas kamu berkata jazakallahu khairan. Jazakallahu khairan bukan terima kasih. Dia satu ucapan penghargaan. Macam terima kasih, tapi makna dia bukan terima kasih, ya. Kalau terima kasih orang Arab dia kata syukron laka. Syukron laka. Ya Hasan. Terima kasih kepadamu. Syukur ni makna terima kasih. Tapi kalau jazakallahu khairan, itu maksudnya semoga Allah Ta'ala membalas kepadamu dengan yang lebih baik. Itu the best word, lafaz yang paling bagus, jazakallahu khairan. Tapi bunyi Arab lah pula, ya. Nanti orang panggil aku ustaz pula. Boleh, terima kasih pun boleh, dapat pahala insya-Allah Ta'ala. Tapi yang full mark ialah kita kata jazakallahu khairan, umpama diajak oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau itu syukur pun bagus, sebab Nabi kata bila orang buat baik kepada kamu, kamu kena balas kebaikannya. Sekurang-kurang kita kata terima kasih lah, ya. InsyaAllah Ta'ala. Kemudian dia buat mengenai beberapa ayat Quran dan beberapa hadis Nabi SAW, ya. InsyaAllah saya akan baca pada kuliah yang akan datang, ya. Boleh pun tidak tukar. Ada soalan? Tak ada, ya. Mudah-mudahan kita dapat kongsi
Sikit sebanyak perkara pada pagi ini. Aku liqauli hadza, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nak tanya boleh tanya personally lah di belakang, insya-Allah. Tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi.